So hari ni kita nak cerita apakah soalan yang kita perlu jawab sebelum kita jumpa orang. Benda ni kita perlu ada bila kita nak jumpa orang. Jawapan ni memang kita dah ada dekat dalam kepala kita sebelum kita jumpa orang. Sebab bila jawapan ni sentiasa kita ada dekat dalam fikiran kita, maka cara kita nak menjawab dengan orang, cara kita nak layan orang, dia akan mempengaruhi, betul tak? Apa yang ada dekat dalam kita akan dilahirkan dalam bentuk body language. Jadi katakan kalau kita tak suka seseorang tu, hati kita tak suka, tapi bila kita bila orang tu datang kan, orang boleh baca bahawa kita tak suka dia, faham tak? Sebab tu dia panggil feeling immature lah. Orang tak suka, you tak suka orang boleh tahu yang kita tak suka. You punya body tu akan bagi hint macam you tak suka. Saya ingatlah macam saya jumpa kalau orang treat kita, mungkin kita tak obvious. Sebab apa? Bila kita pandang dia, mungkin dia pandang kita, bila dia pusing part lain, kita tak nampak muka dia, betul tak? Lihat muka dia. Tapi kadang-kadang kita boleh nampak lah kalau sekiranya orang tu datang pada jumpa kawan kita. Lepas tu bila bila orang tu dah belah, kawan tu pusing, bila dia pusing balik kat kita kan, dia macam ada satu instant yang macam aku tak suka budak ni tegur aku just tegur hi dia, macam tu lah kan. Jadi itu contoh. I think semua orang ada nampak, betul tak? Kalau kita tak nampak dekat diri kita, kita nampak kat kawan kita. Jadi kadang-kadang orang pandai untuk nak lindungkan perasaan dia pada kita, tapi pada orang ketiga susah. Sebab memang jelas nampak kan, jelas nampak. Tapi kalau sekiranya orang tu tak suka kita, kita boleh tahu. Jadi apa yang kat dalam penting. Jadi sebelum kita nak jumpa dengan orang, dalam kita ni kita kena clear dulu. Okay, apa yang kat dalam penting. Dan sebelum kita jumpa orang, kita nak selesaikan masalah orang, dalam kita kena clear. Okay, so soalan pertama yang kita kena jawab ialah siapa kita. Siapa kita? Kita ni nama saya contohnya Hanis, ataupun saya Anita, kan? Siapa kita sebenarnya? Kita punding hartanah. Apa tugas kita sebenarnya? Kan? Tugas kita nak menyelesaikan keperluan orang dalam nak memiliki atau nak sewa atau sewakan ataupun nak jual hartanah mereka. Be it sama ada rumah, kedai dan sebagainya. Jadi itu tugas kita bila kita nak berjumpa dengan customer. Jadi kita kena clear kat situ dulu. Kita ni seorang punding hartanah, dan kita nak selesaikan masalah orang. Okay? Walaupun perkataan macam okay, aku nak dapat pendapatan, itu memang selalu kita sebut, betul tak? Tapi bila kita dah tahu kita boleh buat pendapatan kat sini, mindset untuk nak dapat pendapatan tu kita kena letak tepi. Mindset kita yang pertama ialah kita nak membantu. Ini saya cerita dengan saya jugalah. Ini bukan untuk kita semua pendengar hartanah je. Sebab pada saya, kenapa saya buka kita buka meeting ni setiap pagi, kan? So mindset saya ialah saya nak bantu rakan niaga sebaik mungkin. Kalau ada soalan, kalau perlukan semangat, tak tahu apa nak buat, waktu ni lah you datang dan bagi segala permasalahan yang ada, dan kita bincang sama-sama cara nak selesaikan. Jangan simpan seorang-seorang, sebab kalau kita simpan seorang-seorang, nanti kita akan rasa macam terlalu berat. Jadi beritahu apa yang you dah buat. Adakah apa yang kita perlu lakukan tu kita dah lakukan, dan adakah kita plan, do, check, action. Itu PDCA kan. Kita dah plan, kita dah lakukan. Lepas tu kita check, adakah yang kita dah plan dan kita lakukan tu dia memberi result yang baik untuk kita. Lepas tu kita act tu maksudnya kita buat perubahan diperlukan. Perubahan yang diperlukan untuk kita mendapat yang kita rasa akan memberi result yang lebih bagus. Lepas tu kita plan balik. Jadi dia circle dia memang
plan, kita dah plan, lepas tu kita buat, lepas tu kita check, lepas tu kita act dengan apa result yang kita ada. Jadi kita kena ingat apakah kita, siapakah kita. Mindset tu kita kena betul. Bukan sekadar nak dapat income saja, tapi lebih pada nak membantu orang. Okey. Jadi itu nombor 1. Nombor 2, kat mana aku pandai? Kat mana yang kita pandai? So, kita kena tahu dekat mana area yang kita nak pegang, mana area yang memang kita tak nak pegang. Kalau sekiranya tempat tu memang kita tak nak pegang, maksudnya kalau kita tak pandai kat situ, kita boleh decide, okey tak apa, aku tak nak buat lagi benda ni. Aku buat benda yang aku tahu dulu, aku pandai dulu. Sebab dia panggil shining nickel punya sindrom. Duit duit 1 sen yang berkilat-kilat punya sindrom. Sebab 1 sen, katakan duit 1 sen tu kalau digilat-gilap, dulu siapa yang tahu pasal 1 sen tahu kan, warna-warna keperangan tu, kalau digilat-gilap kena matahari dia akan berkilat. Jadi disebabkan 1 sen punya berkilat tu, duit yang arah yang nak pergi kepada RM1, RM2, RM5 tu, you terpandang kat tepi. You pandang kat tepi. Maksudnya sebab apa, you terpandang yang shiny tu, you lupa yang asal yang apa you nak cari. Kan? Jadi kita kena tahu apa yang kita pandai. Kita buat yang kita pandai dulu. Lakukan apa yang kita pandai, fokus dengan yang kita pandai. Sebab bila kita fokus pada yang benda kita pandai, dan kita boleh balik kepada yang awal, kita boleh membantu orang untuk mendapatkan dia punya apa yang kehendak. So kalau sekiranya kita melakukan benda yang kita tak pandai, so niat kita yang pertama untuk membantu orang melepaskan dia punya keinginan ataupun harapan ataupun dia punya needs untuk dapat rumah tu semua tu tak akan tercapai. Jadi ingat, satu, kita kena ingat siapa kita. Nombor 2, kita kena lakukan apa yang kita tahu. Lakukan apa yang kita pandai. Kalau kita tak pandai, kita akan buat, tapi bagi tempoh dulu. Ambil tempoh nak belajar dulu sebelum kita nak terus melompat. Jadi macam orang nak, macam contohnya 4 kali 100 meter lari berganti, yang pass baton tu kan, betul tak? So kalau kita tengoklah yang itu boleh bagi satu pengajaran kepada kita. Bila orang tu lari, dia lari laju. Kawan yang sambut tu, adakah kawan tu masa dia menerima baton tu, dia menerima dalam keadaan dia berdiri? Tak. Apa yang berlaku ialah sebelum dia terima baton tu, dia lari dulu. Baru dia terima baton tu, dia dah cuba matchkan dia punya speed, baru dia ambil baton tu, betul tak? Sama juga, kalau sekiranya kita tak pandai sesuatu benda dan kita nak buat juga benda tu, maka apa yang berlaku ialah bila kita lari, papas baton kat kita, buyer bagi kita listing, kita masih dalam keadaan berdiri. Jadi kita lambat nak start. By the time kita start, mungkin buyer dah kata, kenapa kau masih lagi tak gerak? Kan? Jadi sebaik-baiknya masa dia pass listing kat kita, kita dah tahu dah apa kita nak buat. Kita dah mungkin ada set of buyers, kita ada set of tempat iklan yang kita nak buat. Jadi dia memudahkan kita untuk nak menyelesaikan apa yang orang nak. Okey, itu nombor 2. Okey, nombor 3 ialah kita kena tahu siapa yang kita nak serve. Orang yang macam mana. Ada orang cakap, dia kata kita kena create avatar kita. Jadi kita dah tahu kat mana kita pandai, kat mana yang kita mahir. Kalau sekiranya you tak pandai lagi, you pilih satu. Kan? Kalau dulu Kak Anita tahulah dengan saya lah. Kalau dulu saya kata okey, buat sewa dulu. Sebab sewa cepat dapat duit. Buat satu dulu. You dah pandai sewa, you dapat 1 minggu 1 close pun, you dah settle dah 3-4 ribu. Kan? Lepas tu dah ada 3-4 ribu setiap bulan, then you buat jual. Sebab bila jual ni kadang-kadang satu bulan, kadang-kadang 2 bulan sekali. Bila you dah pandai, memang you boleh close setiap minggu, saya tahu, untuk jual. Bila you dah pandai. Tapi sementara waktu tu, buat sewa dulu. Kan? Semua orang buat sewa dulu. Semua yang jumpa dengan saya masa awal-awal, dan saya kata buat sewa dulu.
Lepas tu baru buat jual kan. Semua orang, tak kisahlah sama ada dia masih lagi bersama dengan saya ataupun dia dah berpindah dekat agensi lain, dia orang akan agree apa yang saya cakap ni. Buat sewa dulu sebab sewa ni you punya income akan dapat lebih cepat kan. And then lepas tu baru you buat jual. Tapi dalam kes sekarang, sebab sekarang kita dah ada projek, you buat projek dulu, sewa dan projek. Sebab projek senang close, senang nak dapat booking. Walaupun dia punya conversion tu mungkin like 30%, 40%, tapi itu memberi small success pada you. Sewa terus jalan juga Jadi you kena tahu siapa yang you nak serve. Orang yang macam mana yang kita nak serve. Orang yang macam mana, orang yang pendapatan dia macam mana, orang yang kerja kawasan mana, orang yang minat kawasan mana. Dulu macam saya serve expatriate yang bekerja di KLCC. Jadi saya itu adalah avatar saya. Jadi saya create that avatar, saya buat iklan. Dalam fikiran saya, iklan tu target pada orang tu, target pada orang yang mencari yang berkejaya di Malaysia sebagai expatriate, and then dia nak cari rumah yang senang dia untuk nak ulang alik pergi ke Kuala Lumpur kan. Jadi saya target macam mana, saya letak cari kondo-kondo yang dekat dengan MRT, LRT, and then lepas tu saya jual benda tu je. Saya tak jual benda lain. Orang kasih saya jual orang kasihkan saya rumah landed, saya tak ambil, saya serah kat kawan. Sebab saya tahu itu bukan area of expertise saya. Saya punya area of expertise ialah kondo dekat dengan MRT, LRT. Jadi saya pilih itu je. Sebab saya tahu itu dia punya turnover dia lagi cepat dan lagi banyak. Itu bagi saya lah. Jadi you kena tahu siapa yang nak serve kan? And then you kena tahu macam mana you boleh menyelesaikan masalah orang tu. Dan kita dah tahu kita nak selesaikan masalah orang, dan kita kena tahu macam mana kita nak selesaikan. Bila ada satu masalah, 101 masalah datang, dan you boleh selesaikan, you boleh bagi 2 kali ganda 202 punya solution untuk nak menyelesaikan. Walaupun 2 kali ganda, tak semestinya satu problem datang, kita boleh cari 2 cara untuk nak selesai, dan kita boleh pilih daripada 2 tu mana yang terbaik. Jadi itu orang yang expert, orang yang pandai dengan kerjaya apa yang dia nak buat. Dia dah tahu dah semua soalan yang datang, dia dah tahu. Jadi bagi yang mula-mula datang dengan yang baru-baru join Hebat ataupun baru join agensi harta tanah, memang you tak tahu. Jadi itulah gunanya coach you, itulah gunanya leader you. Sebab mereka ada experience. Jadi mereka, you bagi selesai, you bagi jawab soalan bagi diorang ataupun permasalahan bagi diorang, diorang boleh datang dengan 2, 3, 4 cara untuk nak menyelesaikan. Jadi dari situ you belajar. Betul tak? Jadi kalau sekiranya you tidak expert dalam bahagian tu pun, sebab tu adanya seorang coach untuk nak membantu you untuk nak menyelesaikan masalah. Okay? Dan seterusnya, okay, satu ialah yang keempat ialah you kena tahu semua daripada rintitan dia, daripada mula sampai akhir, apa yang kita kena buat. Dan seterusnya ialah sekiranya kita dah selesaikan masalah tu, ataupun dapat nak menyelesaikan, dan selepas kita dah selesaikan permasalahan ataupun kita dah fulfill orang tu punya needs, then what's next? What is next? Macam mana kita nak pusing balik? Ingat tak? Macam sama juga dengan plan, do, check, action, lepas tu pergi plan balik. Sama juga. Kita start dengan inquiry, lepas tu kita dah jual. What's next? Macam mana kita boleh nak, orang kata kita nak membantu dia, bukan membantu, macam mana kita nak increase kita punya servis. Macam mana kita nak upgrade lagi servis kita supaya servis kita tu menambah nilai yang lebih tinggi lagi pada orang. Itu semua 5 soalan yang mungkinnya nampak simple, tapi kita boleh kembangkan lagi. 5 soalan yang kita boleh yang kita kena jawab dulu kat dalam fikiran kita. Kalau rasa macam tak boleh, you tulis. Okey, siapa kita? Siapa kita? Nombor 2, kat mana kita pandai buat? Apa yang kita pandai? Nombor 3 ialah siapa yang kita nak
serve, siapakah pelanggan kita. Yang keempat ialah macam mana saya benefit dan macam mana saya boleh selesaikan masalah dia. Yang kelima ialah apa yang perlu saya lakukan seterusnya. Jadi sebelum kita jumpa orang, kita kena selesaikan itu. Faham tak? Selesaikan. Jadi saya harap semua yang ada kat sini semua mempunyai keinginan yang sama untuk mempunyai landasan yang sama seperti apa yang saya ceritakan tadi, kan? Tak salah kalau sekiranya you rasa ada keinginan untuk nak dapat income dan sebagainya. Itu memang lumrahnya. Memang itu yang kita nak. Sebab tu kita datang kat sini, kan? Sebab tu kita buat harta tanah, buat harta tanah ni, kita datang sini dan kita berkumpul di sini. Memang itu lumrah dia, tak lari, kan? Namun sebelum kita nak memulakan langkah tu, kita kena perbetulkan niat kita, supaya benda ni akan membantu kita akan datang. Sebab kalau sekiranya kita nak lakukan sesuatu yang terbaik sebab menyelesaikan masalah, dan kalau sekiranya orang tu tak nak kita selesaikan masalah dia, dan kita tak akan rasa down sebab kita dah bagi option kepada dia dan dia tak nak terima, kan? Dia rasa dia boleh buat sendiri atau dia boleh menggunakan hemat orang lain, tak ada masalah, kan? Jadi kita next, kita dah tahu what is next, apa yang kita nak buat. Orang ni tak nak dengan kita, okey, orang lain ada. Okey, orang ni nak dengan kita, apa kita nak buat. Macam tu lah. So itu je sajalah sharing saya untuk hari ni. Saya harap you guys semua boleh bekerja and dah tahu apa nak buat minggu ni. So mungkin kita boleh check lah apa yang you nak achieve.